Saya begitu sebab macam saya cakap, buat filem ni dah ada buku dia. Saya selalu ni main-main saya dah Datuk kat set kan. Yeah. Kalau ini saya tahu tanya pasal budak-budak props kan. Saya tanya soalan main-main saya tanya budak-budak props, bro, props tu apa bro? Dia orang akan cakap, jawab kat saya, props tu barang lah bang. Barang apa? Tak, nama penuh props tu apa? Props. Alah bang, barang abang lah, bag abang apa? Dia kata tak. Nama penuh props tu apa? Tak tahu bang. Props tu maksudnya property. Property siapa? Property karakter itu. Jadi kalau kau tak faham. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Bersiaran sekali lagi di podcast Masuk Angin Keluar Asap. Okey, hari ini kita bersama tetamu undangan special ni. Ini kawan lama saya ni. Kami bersama-sama berjuang dulu di awal-awal saya bekerja di Astro Show. Abang Indra Cik Muda. Okey, bang, apa khabar bang? Baik, alhamdulillah. Okey, sihat bang Sihat, alhamdulillah. Okey bang, mengimbau kembali lah bang. Kenangan kita. Kita kenal masa kita buat filem Nafas Cinta Masa tu saya sebagai penerbit penyelaras kanan di Astro Show bang. Cuba abang ingat balik bang tahun 1998 bang. Apa yang berlaku pada waktu tu bang? Abang sebagai apa? Ingat saya apa ni dipanggil untuk hantar resume. Itu saya ingatlah peringkat awal. Dan ada apa shortlisted 7 nama. Okay. Dan nama-nama yang lain tu saya fikir saya takkan dapat lah. Oh, semua hebat-hebat kan? Hebat. Saya yang paling apa junior lah. Junior pada waktu tu lah. Waktu tu. Saya kata ni sahaja hantar je lah pasal dia minta kan. Tiba-tiba ada dari pejabat cakap 3 shortlisted tu nama saya ada. Alhamdulillah. Untuk dipanggil untuk interview. Okay. Saya pun yalah bersyukur lah. Pergi saya tahu ada nama Badar, ada nama Jamal. Okey, 3 ni, dua ni otai kan? Lebih senior pada abang dia orang lebih dululah dalam bidang ni. Saya fikir bila nama Badar timbul, saya rasa saya tak ada lah. Okey. Tapi kebetulan masa tu nak hari raya, saya selalu pergi rumah Badar gelar raya kan. First raya pergi rumah Badar, tanya pasal interview tu. Badar cakap Badar dah interview. Lepas tu Badar kata dia bergaduh dengan dalam hati saya cakap kalau Badar bergaduh saya dapat. Saya dapat pasal dia dengan arwah Jamal Makrib, saya rasa saya boleh dapat. Okay. Dengan Badar memang saya takkan dapat. Itu yang tak lama lepas tu lah memang Asro panggil saya meeting. Kita duduk masa tu kalau tak salah saya zaman Gawat 98. 97 dia kata daripada 96 dah Gawat saya tak tahu. Sebab 96, 97 saya ketat. Memang job banyak. Okey. Bila masuk 98, kita job ongoing. Rupa-rupanya kawan-kawan tak ada kerja dah. Masa tu dah tak ada kerja. Dan 98, 99 itu betul-betul Gawat. Saya tidak ada masalah Gawat masa tu. Alhamdulillah rezeki Tuhan bagi kan. Tapi offer yang saya dapat semua bayaran yang murah-murah yang buat saya tolak. Saya tak buat. Jadi selama 9 bulan saya memang tak kerja. Tanya berapa? Dia punya ratio dia 1:10 jauh. Sepatut kita dapat kata sebulan katalah 10. Sekali dia nak bayar sebulan 2,000. Yang paling tinggi 3,000 lah. Masa tu Gawat kan? Masa Gawat. Dia cakap tak apa cari orang lain lah. Orang lain nak duit tu. Rupanya selepas 9 bulan punya poket kosong. Poket dah tak ada duit kan. Ini tak boleh jadi ni. Mana berapa pun kena ambil. Dia tak kisahlah ambil. Itulah sejarah masa peringkat awal tu. Kegawatan ekonomi kita semua mula terjejas lah. Semua terasa. Cuma saya job ada cuma murah. Mana tak nak buat tapi nak kena pandai berjimat lah. Duit sikit kan. Yalah masa tu 98 saya ingat lagi zaman masa tu reformasi. Reformasi masa tu. Pemecatan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu tu. Saya di Astro Show masa tu kan. Jadi filem pertama saya dengan abang, saya panggil abang daripada dulu, saya panggil abang bersama dengan Indra Cik Muda. Jadi abang kita sebenarnya dengan semangat menyokong
Palestin ni nampak ni. Kan? Save Palestine. Nampak ni. So apa yang saya nak bagi tahu, malam ni ada perhimpunan juga. Katanya di stadium Bukit Jalil. Sebagai solidariti kepada Palestin, rakyat Palestin. Okey, so abang, kita teruskan bang. Kita bertemu dalam filem Nafas Cinta terbitan Astro Shaw. Abang ingat bang, masa abang jadi DOP, pada waktu tu Astro bawa satu lagi DOP. Daripada India. Abang ingat So pengalaman abang lah dalam filem Nafas Cinta tu, cuba kongsikan balik, mengimbau kembali 25 tahun kita yang lalu. Kita bersama-sama dalam filem Nafas Cinta terbitan pertama Astro Shaw. Abang cuba cerita bang. Okey, saya memang excited lah untuk dapat lebih-lebih lagi buat filem dengan satu kita panggil studio besar lah. Astro Shaw nama pun masa tu Astro Shaw. Besar. Bukan tengok anak syarikat Astro. Saya pun dia orang tanya boleh tak kalau kamu bekerja dengan ada foreign punya DOP. Saya cakap dari mana kan? Dia kata sama ada Hong Kong atau India. Saya cakap saya cuba daripada dulu lagi. Saya boleh je kerja dengan siapa-siapa. Sekali dia orang tengok siapa yang ni kan dapat dari India. Dalam kepala otak saya satu je saya nak simpan. Kalau dari India saya nak tahu macam mana dia buat gambar Bollywood ni, gambar dia mesti cantik. Mesti crispy, mesti beauty. Jadi saya nak tahu rahsia tu lah. Bagi saya tu peluang lah dapat kerja dengan DOP India. Dia punya disiplin kerja tak macam kita. Kita punya persiapan apa semua kan. Dia check. Saya kena di samping kita ada assistant di lokasi, kita kena ada personal assistant 4 orang. Dia suruh saya dapatkan lagi 4 orang personal assistant. Saya cakap untuk apa? Rupanya yang jaga saya punya skrip, jaga saya punya tempat duduk. Ada orang kan? Ada orang dia. Besok lokasi di mana pakaian dia tentukan yang macam mana dia akan prepare. Sampai DOP dari India tu, bila kita nak shoot macam pantai tu, scene pantai yang kita kena pikul bawah, ada bawa krim. Saya cakap krim apa? Rupanya sunblock. Wajib. Dia kata emas, kata this is emas. Kata kita segan lah. Dia perempuan yang pakai krim-krim ni. Tapi bila kerja dengan dia terpaksa. Kita kena boleh lah bekerja dengan dia kan. Pakai lah. Rupanya bila saya dah pakai benda tu, dia pun bagi tahu jenis apa yang bagus. Jangan pakai sebarangan, nanti allergic. Beli yang ada tanda, dia ada beritahu lah. Beli yang ni pakai. Kesan dia saya nampak kulit kita tak mudah berkedut lah. Dan dia tahan tak gelap kan. Tak gelap, tak hitam. Ini rupanya cara dia. Maknanya sampai ke abang punya kesihatan abang, keadaan abang semua. Dia ambil berat kan. Maknanya dia bagi nasihat supaya kita bekerja dalam keadaan yang selesa kan. Dia jaga segala-galanya kan. Termasuklah makan, minum kan. Kita rupanya tak makan. Dia kecil je orang dia. Tapi bila bab makan dia macam gunung. Dia boleh makan habis. Saya heran. Dia ambil sikit kan. Dia kata, why? Dia kata, why? You work hard, you eat more. Saya cakap, kita jenis makan sikit dah kenyang. Dia, come on, more. Tak boleh. Ini cukup lah. Lepas tu dia kata, okay, sebelum start shooting, dia ajak saya pergi macam showroom telefon. Memang tempat tu tempat keluar phone. Zaman tu phone baru lagi lah, 98 kan. Ericsson masih popular lah. Kita pergi dekat Ericsson, bangunan Ericsson ni. Dia suruh saya belikan phone dia. Dia kata, take this for me. Dia kata, banyak senang. Saya punya heran kan. Dia sampai tanya saya, why? Dia kata, why cannot? Saya kata, no. Dia ingat abang punya payment besar tu kan. Boleh beli. Kita cakap payment kita berapa kan. Memang dia terkejut. Rupanya dia orang ratus-ratus ribu kan. Memang hidup dia senang lah. Kita puluh-puluh lah. Jadi bang, sepanjang abang penggambaran filem Nafas Cinta tu bang,
saya ingat lagi kita bawa DP daripada India, Mr. Chandramouli nama dia. Kemudiannya Dr. Chandramouli. Sekarang ni dia ada di New York. Dia ada rental house dia sendiri. Dia sekarang dah orang kata hebat di Amerika. So saya ada juga berhubung dengan beliau. Tapi apa yang abang dapat daripada Mr. Chandramouli bang? Itu yang penting sekali. Okey, hasil daripada pertemuan tu memang saya dapat satu benda baru, itu je lah. Macam mana saya nak dapat Bollywoodnya look itu je. Maknanya kalau kita nak buat look yang lain, cara dia lain lah. Cara dia orang punya kerja untuk peminat sinematografi, benda ni tak ada rahsia lagi lah. Sebenarnya kita shoot semua kena overexpose sikit. Jadi gambar tu akan jadi pekat bila kita turunkan. Dia punya color tone apa. Kita tengok gambar-gambar Bollywood, kalau dia warna tu strong color, dia bukan apa ni, terang lah, cerah. Strong, merah dia kuat, semua kuat. Dia punya laut deep blue. Itu yang kita shoot laut kan. Kat Pulau Perhentian tu memang biru dia sampai dia boleh tarik sampai kita sampai macam tu. Masa kami syuting, dia kena gelak dengan kru kita orang. Pasal apa, scene malam macam siang. Dia punya pump lighting dia kan. Saya punya assistant director pun tegur, cuit, bang ni scene malam ke siang? Saya cakap kita buat je, pasal saya tahu saya akan pergi dekat lab nanti kan, untuk processing yang akhir, dan kita akan buat grading semua. Kita akan tahu kenapa kita kena ikut cara dia. Dia bagi tahu kalau tak buat macam ni tak dapat apa yang look yang kita nak. Memang itu dia formula dia. Dan saya dapat itu, alhamdulillah lah. Jadi pengalaman bekerja dengan orang luar macam mana abang? Apa pandangan abang? Elok ke kita ada orang kata bekerjasama ni, ataupun tak elok, ataupun kita ada kita punya budaya sendiri, cara kerja sendiri. Apa sebenarnya yang kita dapat selain daripada ilmu? Okey, kita ada ramai kawan-kawan kita yang bekerja dengan foreign kan. Saya selepas yang itu saya ada terlibat 99 and the King kan. Okey. Anak and the King yang main saya rasa jauh sangat cara kita bekerja dengan dia orang. Terlalu jauh. Pasal saya rasa kerja satu hari macam kita dah kerja setahun dengan dia orang. Kita kerja setahun di Malaysia. Jadi comparison, kerja satu hari dengan orang macam setahun. Maknanya apa tu? Dari segi bayaran, dari segi pengalaman, apa budaya kerja, pengalaman dan sebagainya. Budaya kerja dia kita akan terkejut. Pasal kita ambil contoh, saya dapat offer tu. Saya tak tahu apa-apa pun. Dia kata tak apa, pergi airport je. Bayangkan tak ada, kita tak ada tak tahu berapa dibayar apa semua. Maklumat. Tak ada. Saya pergi airport, saya pergi dekat, dia kata tapi MAS. Saya pergi kat MAS. Sebut nama. Semua ready. Andal. Terus masuk, sampai Langkawi pun saya tak tahu apa-apa. Sampai Langkawi dah tunggu dah. Ada nama, ada spanduk. Hebat. Terus Indra Cik DP tu kan. Parang filem. And the King. Saya cakap ni saya kan. Dia kata, welcome. Kereta? Nah, satu limuzin seorang. Saya cuma sebagai fokus pula. Tapi dilayan macam VIP. Itulah yang abang kata tu, sehari macam setahun kan. Pasal saya tak pernah rasa macam tu. Saya datang dengan Teo Gehin. Teo Gehin. DP filem Paloh. Sama-sama dengan saya. Kami ni flight tak sama ni. Okey. Sampai sana sama. Saya tak tahu macam dia macam ni dia boleh ada lah. Saya cakap masa nak naik limuzin tu ajak Teo sekali kan. Tak, dia kata dia lain. Dia ada kereta sendiri. Aduh. Kami tak ada kena-mengena. Dia ada dia punya, saya ada banyak unit lah kamera kan. Kamera department. Mana kita ada driver sendiri. Masa nak ke lokasi ada bas sendiri. Bas. Dia tulis kat situ kamera department. Memang orang kamera department je dalam bas. Tak ada kru lain. Semua kamera. Jadi perasaan pada waktu tu abang rasa macam mana abang? Memang saya rasa macam ini cara dia syuting. Hari sampai tu saya ada kawan-kawan kita ada kan, saya tanya dia orang kan macam mana besok punya program macam mana kan. Ada salah seorang kawan lah, dia beritahu pergi kat sekretariat. Sebenarnya masuk je dah tahu dah ada sekretariat, dia tulis besar-besar. Arrow semua tunjuk kan. Kalau tak tanya pun kita kena tahu lah. Ambil call sheet. Okey. Ambil call sheet. Call sheet
Saya tengok, saya tanya dia kan, nak call sheet kan. Dia tunjuk atas meja, dia tak bagi kita. Dia tunjuk atas meja, dia kata, Ambil. can collect. Saya tengok banyak ya. Dia kata rupanya ambil satu-satu. Setiap hari. Ada 10 line. Ha. Kita stapler sendiri. Dia punya call sheet pun tak macam kita. Okey, call sheet tu saya bagi kat Gaya. Gaya buat guide, memang confirm dia belajar. Pasal apa? Sebenarnya saya nak benda tu. Pasal benda tu satu benda yang saya tak pernah tengok. Ya. Dia menceritakan macam mana kita nak ke lokasi besok. Dan apa yang nak perjalanan besok, apa yang berlaku besok. Ya. Boleh percaya ke daripada globe dunia, bumi dia zoom in Malaysia, zoom in Langkawi. Muka surat kedua, peta Langkawi. Oh. Kita duduk dekat Sheraton Langkawi kan. Jalan dia tulis kat situ nak pergi mana kan. Dia punya map yang sekarang Waze kan. Kat situ dah tulis sampai dekat lokasi apa Sawah Padi. Kita tengok pun kita dah tahu macam mana nak sampai sana lah. Tapi kita tahu kita akan pergi dengan kereta kan. Dia tulis kat situ itu muka surat yang ketiga katalah. Muka surat keempat karangan. Menceritakan macam mana nak sampai situ. Maknanya kat situ pentingnya call time lah. Macam mana nak sampai situ. Alhamdulillah. Lepas tu kalau tak sampai 200 nombor telefon orang yang boleh dihubungi. Ada ke kita kerja? Saya tak pernah jumpa. 200 driver lah apalah semua. 200 orang. Takkan boleh sesat, takkan boleh kalau tak sampai tak juga. Sampai. Ini bukan manusia. Itu yang saya tengok itu yang boleh tak saya cakap tadi dunia jauh. Cara bekerja dia dah macam pengalaman yang sangat luas. Dia dalam sebenarnya kalau cerita bab ini dia panjang ni. Panjang. Jadi bang, kalaulah dibandingkan dengan kita, sebenarnya apa masalah kita tak boleh jadi macam dia? Itu disiplin. First disiplin. Second, kalau kita tahu orang tu bagus, ini saya punya pendapat lah. Harap-harap boleh pakai pendapat ni pasal saya dah lalui bila selepas kerja dengan dia orang, kita boleh copy apa yang dia orang ada dan kita punya apa yang kita ada dia orang tak ada, itu je. Jadi kita akan lebih baik daripada dia orang. Apa yang dia orang ada kita dapat. Jadi saya punya cadangan sebenarnya kita kerja dengan dia orang. Dia orang datang sini, kita bekerja dengan dia orang. Pasal saya dah cuba buat masa kami berpersatuan dulu. Saya panggil 3 orang DOP daripada Hollywood. Semua yang buat Jurassic Park lah apa semua yang hebat-hebat turun sini mengajar sinematografi. Boleh pandai tak? Boleh pandai tak? Pelajar kata 50 orang. Dia orang satu-satu akan mengajar satu-satu topik yang lain-lain lah, satu bulan lah, satu color grading apa. Kita tidak akan boleh bagus, kita satu hari je dengan dia orang. Bayangkan kalau kita kerja, dia orang syuting panjang. Ya, betul. Biasa 2-3 bulan lah, 2-3 bulan. Pengalaman kita orang, kita bekerja dengan dia orang, kita apa yang dia suruh kita buat. Kalau jadi hands on lah, kita lebih cepat dapat belajar kan. Dia director fotografi, dia akan arah je. Arah orang dia dan dia punya chip pun mengarah kita. Kita buat. Jadi bila dia orang balik, kita boleh buat. Kita yang buat. Itu yang saya nampak. Kalau kita nak meningkat kita punya daya kerja, kita akan lebih berkesan kalau dia orang tu datang sini syuting, kita kerja dengan dia orang. Kita kerja dengan orang dia punya key person dia orang. Kru tak apa. Jadi apa pun tak apa tapi di bawah dia. Kalau kita belajar lain. Belajar pasal apa yang dia nak ajar kita tu, kita tengok alamak. Dia ajar pun dalam kelas teori je banyak kan. Tak boleh nak dipraktikkan. Saya praktik. Dan hati kita bercakap kita boleh buat. Sampai bila dia orang nak kita plan nak buat kali kedua, saya cakap saya tak nak benda tu lagi. Pasal itu saya mengajar kat kelas macam tu juga. Ya. Benda yang sama kita ajar. Saya tak nak, ini yang kita dah tahu. Boleh tak kita buat satu setup kalau dia orang nak turun lagi lah. Satu setup yang kita tak pernah buat. Saya minta cadangan lah daripada kawan-kawan. Kawan-kawan kata, abang kita buat chasing scene macam mana dia nak shoot. Chasing scene siang ke malam ke kan. Itu satu lagi daripada saya minta dia orang buat satu setup yang besar. Kalau boleh dalam hutan. Tengok lighting dia. Macam mana dia nak layout area tu untuk penggambaran.
nak tengok kalau kita buat apa yang kita tak pernah buat, kita belajar apa yang kita tak pernah buat, kita akan ada peningkatan lah. Itu saya rasa lah. Pasal Malaysia kalau kata nak shoot hutan, fail. Lampu kita atas kepala je. Atas kepala. Dia orang dengan belon lah apa semua ada kan. Tapi adakah dia orang kadang-kadang tak payah pakai belon pun boleh kan? Apa teknologi yang dia pakai lah. Tapi kemajuan sekarang teknologi lah, kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa lah. Luar biasa dengan maksudnya kamera daripada zaman ni zaman dulu. Daripada zaman ni mini DV. Perlu macam ni, perlu lighting yang cukup kan. Dulu kalau tak ada 2.5 tak boleh shoot. Ni reject. Kan lampu kecil-kecil je. Gambar gelap. Sekarang semua dah LED lah. Kerja dah makin cepat. Kalau dulu kita shoot, saya ingat lagi 14 hari ke 21 hari untuk habis satu telemovie. Sekarang kita boleh habis 7 hari, 8 hari, bawah 10 hari ya. Memang dan santai. Pasal dah tak guna kabel, semua bateri je. Bateri operated, dia cepat. Dulu bukan masalah lampu berat ke apa tu sangat. Kabel tu Yalah, betul. Nak repair pula. Sepatut ada BNC kita yang rosak selalu. Monitor tak pernah yang betul kan. Taruhlah canggih mana monitor pun gambar memang ada masalah, bila tepuk-tepuk. Apa monitor. Bang, kalau katalah abang pandangan abang, kenapa kita tak boleh jadi macam dia orang bang sebenarnya? Contohnya macam abang cakap lah, kita dah latih orang-orang kita, dah bagi exposure, attachment dengan filem-filem luar. Tapi industri dari segi budaya kerja, dari segi paymentnya, dari segi pengiktirafan kepada nak bayar gaji, nak bagi satu amount kepada orang-orang, contoh macam abang sendiri kan, kalau kata abang bekerja dengan production luar, mereka dah ada rate yang tengok abang cakap tadi pun, naik kapal terbang, turun dahsyat limousine, ada driver, ada bilik hotel di Sheraton. So kalau di Malaysia saya ingat abang tak dapat macam tu. Itu yang cerita pasal hotel tu. Saya pun terkejut dapat satu kunci, kan duduk dengan dia kan. Seorang. Punyalah besar tu patut dia orang bagi tahu, abang kalau turun dengan family bang. Abang tak tidur pun situ abang shooting. Bawa family, rupanya besar. Dan kita seorang. So macam tu. Bayangkan dia menghargai pekerja-pekerja tu kan, macam kita ni. Itu belum payment tu. Kita saya tanya Tio kan, payment macam mana Tio? Taruh je berapa you nak dia bagi lah. Saya tak pandai. Kat bab tu saya tak pandai. Saya bagi yang paling maksimum, yang pernah saya dapat, lebihkan sikit. Taruh kat situ. Memang tak tahu, tak ada tawar-tawar. Sign dia kata nanti habis kita kena shoot tu. Dia akan tanya nak daily, weekly atau monthly. Dia ada 3 cara lah. Saya terus cakap daily. Daily. Dia tak ada masalah pun dia. Bayar je. Tiap pukul 6 dia habis syuting lah. Habis syuting balik ambil duit. Lepas tu kita ingat itu je yang kita dapat kan. Ada apa lagi? Ada per diem. Ada per diem lagi. Per diem tu kan, tengok ini duit apa pula. Dia kata per diem. Per day. Kata tak menang juga, banyak betul duit dah. Ada hari yang saya tak syuting. Lepas tu kawan-kawan cakap dah ambil per diem. Ada per diem lagi. Tak syuting pun ada. Tak syuting dapat lebih sikit. Saya tanya dia kan, tanya orang yang bagi kan. Sebab bila dah berada di sana, kalau kata tak kerja tapi still orang kata dah cuma tak pergi syuting je, tapi masih lagi dikira bekerja sebab duduk menunggu kan. Menunggu, siapa pergi location tapi tak kerja, markah penuh untuk dapat gaji. Pergi macam saya ada kawan nama arwah Ramli Darus. Ramli Darus. Dia buat effect kan. Effect berapa hari saya nak pakai kan. Dia hari-hari tu hari-hari dapat gaji. Dia kata macam tu je bang. Kita akan buat apa pun. Pergi je gaji masuk. Yalah, itu saya kata bang. Abang berada dalam industri dah berapa tahun bang? 40 lebih lah. 40 tahun lebih. Kenapa kita tak boleh buat macam tu bang? Itu soalan dia. Abang fikirlah logiknya. Kenapa kita tak boleh buat macam tu sampai hari ni? Saya rasa ni berat kepada dari dulu lagi sebenarnya saya cakap benda ni. Apa masalah dia? Kerajaan kena ambil berat. Kena ambil perhatian benda ni. Benda ni bukan benda main-main. Kalau kita tengok dekat negara-negara yang ambil berat tentang
industri perfilman dia. Kita boleh tengok negara yang ambil berat confirm itu salah satu pendapatan terbesar negara kita. Ya, contoh macam Korea kan? Sekarang kenapa? Korea ambil masa pun 20 tahun. 20 tahun ya. Si Thailand 10 tahun. Lepas tu kita dah nampak standard gambar dia. Masuk yang 20 tahun dia orang pun dah tinggal kita jauh lah. Dah tinggalkan kita. Padahal awal-awal dulu dia punya syuting dia belakang kita. Dia orang macam budak sekolah. Saya tengok 80-an saya dah tengok Korea punya. Saya dah tengok. Ya, sebab apa saya kata bang? 81 kita dah ada finas bang. Kita hebat. Kita patah lagi ke belakang. Kita nombor 1. Kita kalau Asia lah. Kan? Zaman-zaman P. Ramlee kita menang anugerah banyak kan? Pencapaian kita hebat. Ramlee pun boleh dengan kurus. In fact kalau abang ingat lagi kalau sejarah filem Melayu Laila Majnun tahun 1930-an. Filem pertama Malaysia makna 1930-an. Hari ni 2023. Adakah kita ke belakang atau ke depan abang? Kan? Macam tak bangkit. Itu persoalan. Sebab tu bila abang cerita pendedahan abang dengan foreign production, mereka melayan kita dengan secara profesional, bayaran yang sedap dan sistematik. Sistemnya sangat-sangat baik. Kenapa kita tak boleh buat tu? Yang saya masih terfikir sebagai penerbit, sebagai pengarah, saya memang agak terkilan yang kita tak mampu jadi macam tu bang. Betul, saya memang cakap memang kerajaan kena ambil tahu. Kita tengok Hollywood, di Amerika pun pembayar cukai, antara pembayar cukai terbesar pun memang orang-orang industri. Bing Crosby. Dia tak berlakon lah, tapi dia antara pembayar cukai yang tertinggi dekat Amerika. Lepas tu Bollywood. Cuba tengok dia orang bayar pelakon-pelakon Hollywood ke apa yang sikit-sikit besar. Semua dah main juta-juta, tak ada main kecil-kecil lah. Pengarah lagi besar lah. Lepas tu ranking tu dia orang menghargai dunia bayaran atas kebolehan dia orang tu. Di sini tidak lah. Di sini cara pemilihan dia orang tu tak sama. Tak sama. Dia lebih kepada kita tengok untuk orang yang sepatutnya boleh berlakon, yang kata kita boleh cakap orang berpengalaman macam veteran-veteran yang berlakon, sepatut dia orang ni punya bayaran lebih tinggi daripada pelakon-pelakon yang baru timbul ni. Tapi tidak, orang yang baru lebih tinggi daripada. Pasal dia famous, dia popular. Dia tidak menghargai bila orang-orang kita pun dah tidak menghargai macam mana kan, macam mana kita nak bangkit. Kita keluarkan orang baru yang dia perlu perlu tunjuk ajar lagi, perlu belajar. Orang itu yang kita follow. Sedangkan orang yang dah matang tu sepatut boleh bercerita, boleh mengajar. Orang tu patut patut kita ketengahkan. Kita tengok kalau luar negeri pun kata, kita ambil contoh, saya bukan nak naikkan Hollywood. Tapi kita boleh tengok lah, pelakon dah tua pun boleh hero lagi. Boleh hero. Kalau kat Malaysia, India sama. Shivaji. Shivaji the boss. Masih hero. Orang letak dia supporting ke? Amitabh Bachchan. Masih. Kita boleh tengok lah Jackie Chan. Sampai umur dah berapa pun dia 60 lebih. Dia tetap hero. Tapi kalau di sini dah berumur jadi bapak-bapak lah kan. Extra lah, supporting lah kan. Jadi orang tidak mungkin jalan cerita ke. Lagi satu pendekatan penulis-penulis skrip lah. Saya sebenarnya penulis skrip memang kena belajar. Ini betul lah belajar. Tapi untuk dia orang dapat pengalaman tu, dia orang kena berkawan. Berkawan, tapi jangan sampai terjerumus. Kita kena nak tahu je. Nak tahu dia cerita ataupun dia cerita. Lepas tu pergi kat suasana yang dia alami tu. Macam kita nak dapat situasi sebenar supaya bila tulis tu kalau tidak kita dengar lah orang cerita, walaupun penulis tu popular, dia buat satu cerita yang megah lah. Tapi orang yang terlibat dalam benda tu akan komen. Tak ada macam tu lah. Macam mana tu? Itu macam mana sebab tak ada. Saya ambil contoh salah satu yang saya dengar sendiri, saya tengok sendiri. Jogo. Okey. Wei. Penulis dia cakap dia ada novel kan, buku. Dia cakap 5% pun tak ada. Apa yang Wei sampaikan dekat Jogo. Saya boleh cakap ni pasal saya dengar dan ada ramai saksi lah.
5% pun tak ada. Tapi saya hormati hasil karya Way. Saya suka. Penulis dia suka. Pasal itu pandangan daripada dia cakap pengalaman Way di Kelantan 3 bulan. Saya 55 tahun. Itu je. Macam mana kita nak serap. Way 3 bulan di sana. Buat research lah. Saya 55 tahun membesar di sana. Bang, diorang kata lah bang, kita tak boleh sama ataupun tak boleh jadi macam Hollywood ataupun di Korea ataupun di luar negara lah. Budaya kerjanya, paymentnya semua sebab pasaran kita kecil bang. Betul lah, antara ayam, telur, ayam, benda ni yang kita duk berbalah sampai bila-bila sampai tak jadi pun. Yang ini, pandangan ini abang. poin yang kedua. Poin yang pertama, kerajaan mesti sokong usaha kita, apa yang industri buat. Yang kedua, memang pasal budaya kita. Budaya bangsa, agama apa semua ni, masyarakat kita lah. Kita kena, pasal budaya kita yang diorang tak ada. Yang itu yang kita kena keluarkan. Yang saya cakap, kita ada benda yang diorang tak tahu. Yang itu yang kita kena keluarkan. Tapi kalau kita buat apa yang diorang buat, kita nak lawan macam diorang, nak buat CGI, nak buat meletup lah, buat bersama kan. Diorang punya bajet dia orang besar kan, market dia besar. Tracking dah studio, dah ada gambar bergerak je. Tak payah pergi keluar berjam-jam nak pasang apa, rigging apa, dah tak payah dah. Kita sekarang XR kan, XR punya barunya teknologi. Ada visual besar kat belakang. Video dia panggil video wall. Memang dahsyat lah. Kita tak terkejar, tapi kita ikut rapat. Saya tahu orang banyak pengusaha lah sedang ikut rapat untuk kita pun boleh buat benda tu. Teknologi boleh kita follow, teknologi kita perlu, tapi budaya kita jangan tinggal. Budaya kita macam diorang tak ada keris, diorang tak ada apa-apa yang budaya yang unik-unik patutnya kita angkatkan kan. Kita tak payah bersaing dengan diorang kan. Itu pasal bila saya berkawan, masa saya syuting, saya banyak pakai budak Sabah. Diorang cerita dekat kampung diorang, satu benda pun saya tak pernah dengar cerita dia. Dia kata, kenapa lah cerita-cerita ni kenapa tak diangkat kan? Saya fikir, itu yang sekarang akhir-akhir ni kita boleh tengok filem-filem dari Sarawak kan. Keunikan. Kenapa diorang boleh pergi ke festival sana menang ni? Unik. Identiti mereka diangkat kan. Lepas tu kita tengok kawan kita, itu anak buah saya lah. Dia daripada mula kerja dengan saya, Ariel Abu Bakar. Dia buat Ariel, dengan tak ada modal dia buat, kawan-kawan tolong. Geran kan, mula-mula geran kan. Dia Walid kan baru ni kan. Baru ni Walid dia pun decide geran dah menang lah. Dapat nombor 1 lah. Takkan kita boleh kalah Hong Kong pun, fighting mana boleh. Tapi unik silat tu dia nak. Itu dia orang tak pernah tengok. Dia orang nak. Lepas tu dia buat Walid, dia orang minta hantar, Syari kata rasa 10% ke? 10% daripada filem dia action. Yang lain semua tak ada kan. Jadi dia kata sebenarnya tak layak lah untuk bertanding. Dia kata tak apa, hantar je, dia semua nak tengok, nak preview. Bukan untuk bertanding lah. Jadi dia pergi juga. Maknanya dia orang eager, dia nak. Kenapa kita tak keluarkan benda-benda yang macam ni. Semua tu kena ada satu dasar bang. Kena ada inisiatif daripada kerajaan yang mengangkat. Sebab itu kalau kita tengok negara-negara yang membangunkan industri dia secara sistematik dengan orang kata ada undang-undang, ada peraturan, ada dia punya ekosistem, sebagaimana Korea, kita selalu bercakap Korea tapi kita tak pernah fikir bagaimana mereka jadi macam tu, betul tak? Takkan terus jadi, mesti ada usaha daripada kerajaan daripada awalnya sampai dah sekarang, secara berterusan, dana yang secukupnya, pembangunan sumber manusianya, kan, pengiktirafan kepada orang-orang industri yang macam abang ni kan, yang dah 40 tahun lebih dalam industri kan. Saya dapat sempat bertanya lah dengan Bangkoknya apa ni kan, dengan Cak Chai macam mana daripada ombak sebelum tu Nang Nak. Nang Nak ombak lepas ombak dia buat Tom Yam Kun je. Dia orang shoot sikit je, dia edit berebut orang nak fun filem tu sepatut shoot di Bangkok terus shoot kat Australia. Mana dah ada dana. Kita kena sampai peringkat duit bukan orang Malaysia keluar dah. Orang luar nak. Dia sanggup. Dia tahu benda ni boleh jual. Dia orang cakap macam ni, Cak Chai cakap dengan saya, action movie ada negara Eropah yang sangat berminat dengan martial art ni.
Busuk-busuk pun 20 juta. Paling cekal ya 20 juta Malaysia ringgit lah. Senang-senang ya. Itu yang kita masa zaman dia cerita tu, saya dekat Bangkok tahun 2005. 2005 saya dengar 20 juta. Wah. Pada waktu tu 20 juta kan. Besar tu, besar. Itu zaman apa? Semilu kan 2003 kan. Ya 2003. Saya cakap. Tapi zaman-zaman kita $6 million man lah. Dia kata senang-senang dia dapat 20 juta. Janji syarat dia sama lah, 60% action. Ada negara nak beli. Tapi kita boleh keluarkan keunikan kita punya silat tu. Kat situ saya nampak sebelum tu lah saya nampak kenapa orang suka Hindustan, tarian. Orang ikut Jongpolo tarian. Lepas tu orang ni pun keunikan tu kan. Sebab hanya dalam filem Hindi je ada macam tu. Filem Tamil ada macam tu. Lokasi dia cantik-cantik, indah-indah. Dia lebih banyak khayalan lah cerita Hindustan ni. Kita pergi ke Hong Kong, kenapa dia boleh pergi worldwide juga? Kung fu dia martial art. Martial art dia. Yang Mat Salleh tak ada. Mat Salleh yang suka sangat pasal martial art, dia orang tak ada. Itu yang silat tu dia nak. Sama jugalah kata Jepun ke Korea ke, yang tiba-tiba timbul ombak ni Thailand sebab martial art. Yalah. Bagaimana Tony Jaa naik kan sampai Hollywood panggil dia. Bang, satu lagi dah bang. Saya setuju dengan bang. Bahawasanya kita perlu ada identiti, kita perlu ada mengangkat keunikan kita. Dan tak semestinya kita berbelanja besar macam mana di Hollywood ataupun di luar negara kan. Betul. Contohlah saya nak bagi tahu abang bagaimana Iran pengkarya filmmaker daripada Iran mengangkat karya-karya original daripada Iran dan kemudiannya menang di pertandingan di antara mazhab. Abang rasa bagaimana Iran boleh, kenapa kita tak boleh bang? Dia orang mengalami kehidupan masyarakat dia orang macam tu. Jadi itu ada original cerita daripada tempat dia. Bayangkan bang, kita pasal kasut je bang boleh menang. Confirm. Kan? Kasut nak pergi sekolah bertukar 12, dengan 12 festival filem yang berbeza-beza. Kan? Dia boleh menang. So Malaysia saya rasa kita lagi ada berbilang kaum yang unik, yang etnik contohnya Sabah, Sarawak yang memang kita sendiri pun tak tahu. Orang luar memang nak tahu tapi kita pun tak angkat. So abang rasa betul. Lepas tu bila dikatakan budaya kita, sebenarnya bukanlah kita nak cerita pasal zaman penjajah macam bukan salah Mat Kilau, tak ada salah apa pun. Boleh, tapi budaya kita kena kuatkan. Macam orang buat komunis kan. Sebenarnya bagi saya bukan pasal yang itu. Dia pasal macam Iran tu contoh, macam tu. Dia nak cerita perang ke tidak? Dia cerita masyarakat dia. Macam tu. Kalau saya ambil contoh filem Malaysia yang saya nampak ada unsur-unsur asalnya Melayu, inilah masyarakat Melayu. Perempuan isteri perempuan yang itu ya. Dan negara lain tak ada macam tu. Dan Indonesia sebenarnya ada banyak yang macam tu. Itu sebab dia orang, kita boleh tengok hasil dia orang pun dah maju jauh juga daripada kita. Abang yakin tak contohnya kalau kita tengok sekarang Malaysia dikenali di seluruh dunia kan dengan macam-macam isu skandal dan sebagainya kan. Kalau kita tengok 1MDB, dia orang buat filem 1MDB ada dokumentari 1MDB yang sedang ditayangkan di Pawagam. Nampak tu? So, tapi semua orang luar buat. Cerita kita banyak, tapi kita tak buat. Betul tak? Cerita-cerita kita dikenali di seluruh dunia dengan cerita macam-macam. Tapi orang Malaysia sendiri tak buat. Bila orang luar buat, kita persoalkan. Fakta salah lah, itulah, ini macam-macam kan? Kan, kenapa kita tak buat abang? Kita tak mampu buat ke abang rasa? Kita tak ada kepakaran ataupun tak ada idea apa? Kita punya masalah rasanya birokrasi kot. Kita punya masalah kita tak sebebas negara lain. Tapi kita boleh buat cara macam arwah Muhammad Khalid. Santai, satira. Tapi dia menegur tu. Cara dia macam P.Ramlee lah. Ya. P.Ramlee. Kan? Itu salah satu cara. Saya rasa banyak pengajaran dalam syarat kan. Syarat dalam Muhammad Khalid ni cara. Itu salah satu contoh lah. Dan Muhammad Khalid punya sebenarnya kalau didedahkan keluar, kena ada subtitle apa. Boleh nak bagi orang faham kan. Ya, apa yang nak sampaikan kan.
boleh tu. Selain daripada saya nampak saya pula menilai itu pandangan saya lah. Orang lain mungkin ada Yalah. kan. Okey, kita pun dah cerita banyak tentang pengalaman kita, pandangan kita dalam industri bang. So abang sekarang ni tengah buat job apa bang? Jobless. Aduh. Jobless. Bang, berapa lama dah jobless ni bang? Lama. Berapa lama? Lama daripada rasa awal bulan 4 tu. Bulan Bulan 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. So benda ni baru berlaku tahun ni ataupun tahun sebelum-sebelum ni ataupun tahun ni yang paling teruk bang? Tahun ni paling teruk. Allahu Okey, akbar. kita tengok Sama nasib dengan saya ni bang. Ya. Tahun ni paling teruk. So cerita bang. Abang saya, cerita dulu. saya cerita, saya ada 3 kali yang saya tak ada kerja. Dan saya tak pernah tukar bidang pun. Saya maintain di bidang saya. Pasal saya tahu yang ni saya dah. Ini yang abang pandai, yang abang tahu. Kononnya istilah lain dia kata katam lah. Tapi taklah pandai mana. Tapi kita dah A to Z lah. Dah sepatutnya tahu lah. Membesar pun dengan benda ni kan. First bila masa gawat ke? Gawat 98. Masa gawat saya ada kerja. Okey. Saya ada Maknanya 98 zaman reformasi abang okey lagi. Saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya tak ingat sebelum Covid ada satu. Lepas tu Covid kan. Tahun 2013 baru saya ingat. 2013. Okey. 2013 ke 14 1 tahun tak kerja. 1 tahun. Tapi kenapa saya boleh sustain? Okey. Sebelum tu gini. Maknanya sebelum 2013 memang job non-stop. Jadi duit tu simpan 1 tahun pakai. Terus terang saya cakap 1 tahun saya tak ada kerja. Tak ada hutang. 1 tahun tak ada kerja, tak ada hutang. Masa ini 2013 2014 tahun tak ada kerja. Okey. Itu saya. Orang lain mungkin ada kerja, saya tak ada. Saya duduk rumah je, tak ada apa. Dan saya decide duduk masjid. Okey. Dia kata ini raya tahun ni tak ada raya lah. Sampai macam tu cakap dengan family saya kan. Tahun ni kita tak ada raya, abang tak ada job. Okey. Begitu tak ada kerja pun. Tapi Allah Maha Kaya. Seminggu nak arwah Amir Bidin. Okey. Panggil saya shooting CyberX. CyberX ya. Bang, besok datang office kita ambil duit tapi shoot lepas raya. Dia kata, saya lepak-lepak duduk dapat duit. Dia bagi 50%. Rezeki ya. 50%. Saya kata macam tu saya lepak je lah. Duit tu bayangkan contohlah kita tiba-tiba dapat 10,000. Raya lah. Raya lah, raya. Mana satu benda yang sebagai orang Islam lah. Percaya Allah tahu dia. Ya. Dia memang memang dia rezeki tak salah alamat abang saya memang tapi saya dah tak ada nak fikir dah, nak raya tak ada fikir. Tuhan bagi. Dah redha lah tak raya kan, tempat tak ada job kan. Bila last tu dia selalunya last tu kita mengharapkan Allah dia boleh tolong, manusia tak boleh tolong. Ya, betul. Tak ada siapa nak bagi job. Kan? Tahu dapat. Okey, itu 2013 14 yang kedua. Covid 2020. 2020 2021. Yang Covid boleh fikir tak? Tuhan tolong. Sepatutnya saya tak ada kita semua tak boleh kerja. Ya, tak boleh kerja, tak boleh keluar. Tak boleh keluar pun. Tapi dia punya hikmah dia sangat banyak. Bila kita dah tak ada buat apa kat situ, saya teruka satu benda baru. Saya nak tahu sejarah bangsa kita. Kita study di samping tu kita terlintas juga macam mana budak-budak kecil boleh hafal Quran. Kita dah boleh start belajar menghafal. Benda-benda yang berfaedah kita dapat. Okey, pendapatan pula. Saya dapat benda-benda yang macam online. Salah satu Datuk sendiri. Kita buat online lah, kita mengajar online ya. Masa Covid kan. Tu ransangan daripada kerajaan tu. Terima kasih banyak. Betul. Dengan kerajaan pasal prihatin dengan orang industri. Saya dapat bukan sikit saya dapat beberapa. Ya. Beberapa. Jadi masa Covid saya ada pendapatan. Yang orang takkan percaya. Sampai ada Profima pun ada interview saya. Dia tanya macam mana abang sekarang ni. Saya rasa saya tak berhenti. Saya non-stop lagi. Ada je. Sampai anak saya yang tak pernah syuting pun saya tarik syuting. Adik pada Budin. Sani kan. Dia kata Sani tolong pasal apa? Dia tak nak ramai orang. Dia orang ada satu bilik. Dan satu bilik satu orang. Dia orang tak ada bajet nak bayar lagi satu bilik. Dia cakap anak saya bawa boleh. Pasal nak angkat barang banyak, saya tak boleh angkat barang banyak-banyak. Oh anak boleh kot. Dia kata kalau kena jawab biar saya jawab, kalau kena saman saya saman saya. Ya masa tu kita PKP kan. PKP tapi kita dapat job tu. Anak saya tak salah dia dah mula busy lah, mula ada kerja.
bermula dari situ. Sebelum tu dia bukan bidang ni, bidang lain, bidang terjun. Itu COVID. Selepas COVID yang ni okey, masa COVID saya boleh cakap Allah pelihara. Alhamdulillah. Tapi tentang kehidupan saya percaya ada naik turun. Kita dah ada di atas, dah biasa ini yang turun. Kita melalui zaman yang tak masuk apa, memang tak ada apa. Wow, hebat. Ini betul-betul dahsyatlah. Ada kawan-kawan yang rapat dengan saya. Okey, sepanjang lama ni dekat 6-7 bulan tak ada kerja kan. Kita orang meeting merancang. Kita ni ada team lah, kita ada team. Agaknya Tuhan kesian. InsyaAllah kita ada benda besar nak buat lah. InsyaAllah. Kalau jadi, insyaAllah kita akan agi-agikan semua orang ada kerja. InsyaAllah. Lepas tu agaknya kita orang dah peringkat maksimum dah sebenarnya. Saya pun kalau orang nak jumpa pun saya suruh dia orang boleh jemput saya tak. Dah sampai macam tu lah. Punya dalam keadaan susah ni. Dia kata okey abang duduk mana. Lepas tu kalau nak meeting, nak jumpa kat bawah tu boleh tak? Dekat rumah senang lah. Kedai mamak tu ada kan. Kita jalan kaki je. Sepanjang yang ni memang macam tu lah. Saya punya kehidupan. Pasal kalau boleh duit tak keluar lah. Dalam waktu yang sama sewa apa semua kena bayar ya. Betul-betul makan. Hidangan di atas meja abang kena sediakan untuk keluarga abang. Sewa rumah kena bayar kan. So hakikat itu adalah kehidupan. Dia tapi saya tak sangka lebih teruk daripada COVID. COVID sampai saya dah tidak mengharap yang bungkusan makanan kan. Bakul makanan. Okey, bakul makanan tu saya bila dah dapat 2-3 kali tu tak praktikal. Dia patut bagi duit je. Ya. Kita bukan nak beras apa ni semua lambat. Lambat dah semua bagi beras kan. Orang yang tak ada kena-mengena pun datang hantar kat rumah. Itu bukan kepada kerajaan saja, orang yang saja-saja nak membantu pun ada. Sampai kita tanya dari mana, dia kata kami tak ada nak cakap di mana, tapi ambil je lah. Tapi bang kan, pengalaman yang sekarang ni lah bang, abang kata lebih teruk daripada yang sebelum-sebelum ni. Abang rasa abang seorang atau ramai lagi bang? Saya tanya kawan-kawan, punya semua pun tak ada job. So itulah hakikatnya keadaan sekarang. Memang tu saya kata, bila saya bersuara, ada orang kata mungkin dia tak dapat job sebab tu dia bising. No, sebenarnya ini adalah bukti, bukan kenyataan saya seorang. Betul lah bang kan? Betul. Abang cerita bang. Saya antara orang yang aktif. Saya non-stop shooting. Sebelum bulan 3 saya back to back. Saya back to back. Ini bukan orang baru, ni orang lama yang terkenal. Kalau seorang DOP, pengarah fotografi yang 40 tahun lebih berada dalam industri boleh survive, tapi kali ini, tahun ni paling teruk, apa maknanya tu? Cuba fikir kan. Ini kenyataan. Jangan kata saja nak buat cerita. Sebab apa? Kalau rakyat macam kami ni bersuara, isu kami tak dapat sediakan makanan di atas meja adalah kebenaran dan apa yang kerajaan buat. Betul lah bang kan? Kebenaran lah. Ya, okey, saya boleh cakap bukan semua orang yang tak ada kerja lah. Ada golongan yang ada kerja, tapi kita boleh nampak lah. Ada yang syuting, orang yang sama. Orang sama kan? Kumpulan yang sama. Kata apa benda ni? Dia orang kerja-kerja. Kan sedangkan beribu-ribu lagi masih lagi tak ada kerja. Betul lah bang kan? Ramai yang tak ada kerja. Sebab tu saya kata, saya sebenarnya bang bila memikirkan nasib kita bang, saya bukan cakap pasal diri saya. Yang saya tahu bila saya ke depan, saya bersuara, akan ada yang marah. Kerana mereka mungkin memikirkan saya melihat yang negatif saja dan tidak nampak yang positif yang berlaku hari ini, yang mana kerajaan buat. Sebenarnya saya melihat secara keseluruhan, tapi kepentingan industri yang saya jaga. Sebab saya di Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia, kita membawa isu-isu industri. Kerana apabila majikan, apabila syarikat penerbitan tak ada kerja bang, apa maknanya tu bang? Kru-kru pun tak ada kerja, betul tak? Tak ada. Artis-artis, mungkinlah artis yang besar, mereka akan banyak job kan. Selalunya artis dia ambil sana, ambil sini, betul tak bang? Tapi kalau untuk kru tak boleh, betul tak bang? Ambil satu je, tunggu habis baru akan bagi job lain. Tapi kalau artis dia boleh lompat sana, lompat sini, tambah-tambah stesen minta artis yang sama, situ pun dia, sana pun dia boleh makan keliling. Tetapi kami tak boleh makan keliling, betul tak bang? Tak seimbang lah. Memang hakikatnya macam tu. Jadi kalau kita tanya kepada golongan artis yang hebat-hebat, mereka kita syuting tak berhenti, betul tak bang? Tapi hakikatnya orang macam abang Indra Cik Muda yang 40 tahun lebih, seorang berpengalaman luas, yang menang anugerah banyak dah dekat Malaysia ni, tapi tak ada job. So bayangkan apa yang berlaku hari ni. Kesannya lebih teruk pada yang dulu. So ini yang saya kata, kalau boleh lah,
kita melihat bagaimana nak mewujudkan peluang pekerjaan. Betul tak bang? Kita sebenarnya nak kerja, betul tak? Abang nak kerja je bang kan? Walaupun abang umur berapa sekarang bang? 61 kan. 61 tapi masih lagi kuat nak bekerja, bukan nak minta sedekah ataupun nak minta sumbangan. Betul tak bang kan? Saya dalam pada itulah saya berterima kasih yang kebelakangan ni saya banyak mengajar lah. Alhamdulillah Tuhan bagi kat situ. Besok pun saya dah dengan kebanyakannya kerjasama dengan pihak Finas lah. Alhamdulillah. Finas. Saya memang terima kasih banyak dengan Finas. Ada beberapa call pun saya tengok dia cakap kerjasama Finas. Alhamdulillah lah. Dia ingat kita. Maknanya kita nak bekerja dah tak kuat, tapi insya-Allah mengajar boleh. Kita dapat besok ada seminggu kalau nak masuk boleh kan. Kelas. Dekat mana besok? Dekat Finas. Finas. Bengkel apa? Videografi versus sinematografi. Alright. Macam menarik kan. Okey, seminggu lah. Tapi kami dalam 2-3 hari ni kita orang duduk meeting macam mana nak pecah. Pasal ada 2 orang kan. 2 orang cakap, kalau saya suruh cakap senang. Kalau 2 orang saya kena bagi-bagikan lah kamu cakap ni. Kita agi-agi yang kerja. Lepas tu dapat yang Perlis. Lepas tu Perlis Politeknik lah. Saya tak tahu dia ada sebut nama universiti apa entah. Selain daripada UAM apa? UNIMAP, ini Universiti Malaysia Perlis. Yang tu ke? Ataupun di sana Politeknik lah, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Saya dengar macam universiti. Universiti Malaysia Perlis lah tu. So ada pergi mengajar di sana jugalah. Itu sementara yang saya cerita saya tengah tak ada kerja ni, saya sempat juga orang Aswara ke apa tak panggil saya ke IKVN Terengganu. Lepas tu yang Datuk panggil, alhamdulillah itu semua dapat menampung seolah-olah macam Allah kesian lah. Dia kesian kita, dia bagi ni dah teruk ni dia bagi. Ada pendapatan. Jadi kita terus boleh sustain lah. Dalam waktu yang sama memang yang saya cerita pasal kami punya team tu tengah bergerak buat sesuatu. Yang itu pun sebenarnya kita buat cara lain. Cara macam mana kita selalu mengharapkan kerajaan kan. Jadi kita buat cara lain. Kita carilah orang yang banyak duit. Betul. Dulu saya pernah datang sini, saya bawa funder. Benda-benda macam tu lah. Kita tahu dia banyak duit, betul dia minat dia ikut saya. Bidang ni minat. Tu yang jumpa Datuk apa semua kan. So bang, dah 40 tahun lebih. Tahun ni macam kata kritikal sikit lah, sekejap ujian Allah kan. Bertahan atau ubah haluan? Itu yang masa panggil tadi saya cakap segan lah nak cakap buat ni kan. Tapi hakikat dia. Elok tahulah kan. Kalau tanya saya maintain lah. Bertahan lah. Saya bertahan. Apa nak jadi pun kita bertawakal. Kita insya-Allah kita try seikhlas mungkin dalam bidang ni. Kalau ada apa benda yang ada di dada ni kita nak share. Itulah saya fikir. Maknanya takkan berginjak walau setapak. Tidak. Maknanya yalah kita kalau saya fikir kalau kita nak buat bidang lain, kita start daripada dari segi knowledge, nak kena belajar, nak kena pengalaman pun tak ada. Jadi payah. Tapi bidang macam ni tak semestinya saya shooting, tapi bidang yang kita tahu ni pasal industri ni kan. Kita masuk dalam bidang ni, mungkin kita teroka satu benda yang lain. Kita itu yang saya cakap, buka tim tu. Buka tim, kamu buat sini, dia jadi banyak lah. Dia jadi banyak, kita dah tak payah nak kerja teruk sangat. Cuma kita kerja kita merancang je. Merancang, dia orang buat. Jadi dia orang cari dia punya pekerja. Ramaikan orang ada kerja lah. Itu je. Yang macam kerajaan bagi saya dia kena berani janganlah bagi dana RM500 RM500 nak buat filem. Buat filem benda. Bukan terima kasih, alhamdulillah boleh 500. Tapi kos sekarang lah kan. Kita yalah, saya faham pasal masalah dulu saya pun kena. Yang orang buat filem tapi tak bayar. Saya kena banyak kali, bukan sekali. Dan saya biasa kena daripada zaman dulu pun. 80-an apa. Kita shoot 50% pertama je, lepas tu company pun tak dapat, company hilang. Company tak ada. Kita sampai nak pulangkan barang pun nak hantar kat mana. Simpan dengan van dia, dengan apa semua simpan kat rumah. Tak tahu apa ni. Lepas
Lepas tu terserempak mana-mana pulang kan. Ni barang kamu. Tapi duit tak bayar. Sampailah yang dana-dana finance bagi yang diorang ambil duit je, tapi kita dapat yang depan. Yang first payment, tapi yang belakang tak ada. Lepas tu memang kita tak boleh cari dia. Lepas tu orang yang macam ini sentiasa dapat. Dia tukar kulit dia kan, dia ambil orang sama dia company lain dia. Saya pernah saya kerap pergi final selisih dengan orang yang tipu kita tu. Dia muka dia selamba je. Dia bawa skrip baru. Company baru. Saya cakap cerita apa? Mana tu? Dia kata yang hari tu pun tak settle lagi. Masalah kan. Ni nak dia tak malu dengan abang? Tak malu. Aduh, kau muka nak tutup. Aku tak tahu nak cakap apa ayat tu. Budak-budak saya jumpa tengah jalan. Nak belasah, nak campak kat kau. Kata campak kau ni bang. Saya dah pegang ni. Kami dah 4 orang pegang dia. Nak campak kau. Macam mana bang? Aduh. Kata jangan buat masalah. Kita nak hidup. Nanti kan masuk lock up pula kan. Kita nak hidup lama. Kata lepas dia. Kata biarlah dia nak buat macam tu. Yang balas Allah Allah. Agak-agaknya abang kerugian abang sepanjang dalam industri ni agak-agaklah berapa? Tak ada. Saya tak fikir anggarannya. Agak-agak dalam jumlah ringgit berapa? Kerugian yang tak dibayar tu. Orang-orang yang kencing abang. Agaklah berapa? Rasanya. Benda tu sebenarnya sensitif lah. Sensitif banyak. Banyak? Banyak. Ya Allah. Boleh buat banglo bang kan? Kalau 40 tahun lebih? Kalau dulu dah boleh buat rumah lah. Betul lah. Jadi abang halalkan tu semua bang? Atau abang nak tuntut nanti di akhirat? Saya tidak akan tuntut. Pasal benda ni semua bagi saya lah. Gerak kerja, semua ni Tuhan atur. Semua itu bagus tu abang Indra. Siapa yang dah sampai peringkat dia tak heran. Dia tak bayar, tak bayar sudah. Sampai Masya orang Allah, marah dah redha sebab tu Allah bagi rezeki. Kesihatan yang baik bang. Saya pun kalau masa syuting dengan arwah Hamid Bidin kan dia siapa? Datuk Omar. Datuk Omar Production. Saya pernah kerja dengan dia 50% je. Jadi saya panggil kru pun saya dah bagi tahu siap-siap. Siapa nak ikut saya, kita punya payment 50% je. Dah bagi tahu siap-siap lah. Kalau tak boleh terima benda ni jangan ikut. Dah lama semua tak ada kerja. Yalah betul lah kadang-kadang pertimbangan kita sebab kita dah lama tak ada kerja kan. Kru saya masa tu kan saya cakap saya break sampai setahun. Jadi kru saya dia tak kerja, dia tak kerja. Semua nak ikut. Nak yang 50% tu kan. Saya cakap second payment tak ada. Apa berlaku dekat Sabah? Kita shoot kat Sabah. Parang apa semua keluar. Waduh. Pasal dapat tahu producer bagus, dia jujur beritahu dia tak ada duit nak bayar. Bila tak ada duit semua budak-budak mengamuk. Saya cakap dengan PM di Sabah, sediakan tiket suruh budak-budak ni yang balik. Pasal saya dah bagi tahu dia lah payment kita depan ni, belakang tak ada. Saya ready shoot sampai habis. Pasal saya tahu second payment tak ada. Siapa yang nak shooting dah tahu duit tak ada dah. Betul lah. Semua orang pun nak duit kan. Abang seorang je. Saya je rasa. Pasal hasil karya saya tak nak orang lain pegang. Itu je punca dia. Maknanya abang meletakkan kepentingan karya abang tu di hadapan daripada soal wang ringgit, betul? Pasal saya prinsip abang. Pengalaman saya bila saya buat dengan Emma Fatimah, cerita selepas cerita Jangan, ada salah satu drama tu kita plan lighting dalam drama tu pakai line dia. Dia lighting dia hanya line dia di siluet, gambar semua gelap lah. Benda tu kita dapat almost 100%. Kita buat dengan kuasa tech masa tu. Jadi diorang tak percaya pada drama Elma ni pasal tak ada dialog. Kita semua main visual bercerita. Jadi 15% reshoot untuk ada dialog. Kena bercakap. Dia kata penonton kita tak faham kalau tak ada cakap. Dia cakap terpulang lah kepada korang kan. Nanti nak shoot nanti panggil lah. Tiba-tiba Emma cakap dah shoot dengan tim lain lah. Siapa nama? Ada salah seorang cameraman video lah. Dia kata boleh saya tengok hasil dia. Macam drama macam drama yang biasa kita tengok TV lah. Tak nak cakap lah stesen mana. Kata aduh. Kat situ yang saya lepas ni dah tahu dah. Kalau hasil kerja saya kena habiskan, tak bayar pun tak apa. Sebab nama tu kan? Pasal kredit nama kita, gambar tak ada kena-mengena. Aduh. Tak ada kena-mengena tu. Kenapa 50% tu? Yang kata scene kita dah nampak semua dah macam misterius kan. Tiba-tiba aman. Gambar terang-terang macam ni kan. Masuk je pejabat dah aman je.
Okey, Abang Indra ni memang banyak cerita. Tengok 1 jam dah berjalan tanpa kita sedari. Okey bang, di penghujung rancangan abang, kepada anak-anak muda, kepada orang-orang industri yang di luar sana yang tak ada kerja ataupun yang mungkin sedang bekerja, apa nasihat abang ataupun penutup ni, bagilah kata-kata kepada dia. Macam ni, sebelum penutup, yang tadi tu saya nak cerita pasal ni, apa yang kerajaan boleh buat yang pasal okey, ceritakan 500,000 pandangan abang. 500,000 ya, 500,000 je. Bukan tak boleh, 500,000 tu boleh, sebab yang kita tersasar tadi pasal saya cerita kenapa kerajaan boleh bagi duit banyak tu, dia suruh kita dulu duit kita kan. Sebab kejadian orang orang tipu, kan? orang ambil duit dan lari. Sekarang kena jadi macam itulah, orang dulunya pasal kita yang kena tanggung. Dia kalau berani buat macam mana Korea ke Thailand ke, pasal saya dah tanya Cak Chai macam mana macam mana kerajaan bantu. Dan saya duduk di sana 10 hari. Kami ada kursus dengan DOP British. Dia BSc, Oliver Stapleton. Didikan dia ni, orang tu nak ajar 25 DOP daripada Asia ni. Saya salah seorang lah yang Astro salah satu syarikat tanggung saya. 7,000. Dia suruh bayar 10,000 kan. Sebab tu mana saya ada duit 10,000. Kodak bagi saya 3,000. Okey. Astro bagi 7. 10 ngam saya pergi. Saya seorang yang pergi tanpa duit poket. Yang lain semua mewah. Semua mewah. Jadi dia orang cerita macam mana Thailand boleh jadi macam tu kan. Kerajaan memang 100% tumpu. Maknanya kalau di sini perlu peralatan tu, berapa mahal pun ambil, taruh sini. Lepas tu panggil pakar tu ajar. Duduk sini ajar. Panggil dia punya, first dia respect senior dulu. Senior dulu yang berminat ataupun yang dalam bidang ni ambil tahu. Ambil tahu ataupun dia akan kalau kata dia tak boleh masuk lah, jadi penasihat kat situ. Macam tu je. Dia tidak akan dibuang. Termasuklah macam kita sebagai DOP kan. Kata DOP dia orang turun, DOP Malaysia yang senior ni akan jadi chief kepada kru semua. Tak payah kerja pun. Dia mana semua orang ada gaji ni. Ada gaji, ada jawatan masing-masing, semua orang ada gaji. Didikkan tu berlaku 10 tahun. 10 tahun. Dan kami belajar masa kursus tu. Setiap universiti kami setiap kali mengajar, kenapa? Kena stadium rupanya semua universiti turun ambil note. Tu dia. Semua pusat maknanya pengajian ramai orang dapat manfaat kan. Yang dalam bidang perfilman semua ambil note. Orang tu memang dalam bahasa Inggeris kan, British. Cakap Inggeris, lepas tu translator. Kok Thailand kan. Kita dengar kan. Tapi setiap kali kita ada kursus, student penuh. Itu saya cerita tahun 2000. 2000 Persatuan Nongkrata tahun berapa 2004 lebih kurang macam tu lah. Tengok perkembangan dia orang, perubahan tu. Dan saya dapat tahu yang Korea pun buat cara macam tu. Apa tak kira peralatan, dengan tenaga pakar bawa sini. Kita kerja ataupun belajar dengan dia. Bagi dia tempat tinggal apa semua, gaji kan sekali. Itu salah satu cara yang yalah, kita meningkatkan industri kita. Terus kita hand on. Lepas tu kita masuk topik tu. Okey bang, yang di pengakhiran apa abang nak penutup dah podcast ni abang? Saya selalu akhirnya memang saya tak tahu apa nak cakap tak tahu, pasal kita pun macam ni je. Harapan abang? Harapan saya sebenarnya satu je, kerajaan kena ambil tahu lah, itu je. Itu paling penting. Pasal kerajaan berkuasa, dia boleh apa saja, boleh susun, boleh takbir negara. Maknanya dia boleh jangan ketepikan sangatlah kita orang yang bahagian kebudayaan, industri yang anak seni ni, orang seni. Kita antara salah satu yang cukai kena potong kan? Cukai kena potong. Tapi alhamdulillah, terima kasih baru ni dengar belanjawan 10%, betul? Itu untuk cukai duty hiburan, untuk persembahan dan juga filem-filem yang ditayangkan. Kan sebelum tu bukan 25. Ada turun. Itu pun sudah bagus lah. Tapi yang paling bagus tak usah cukai lah. Itu yang paling bagus. Ataupun kalau nak cukai, betul ada rebate. Ada zaman rebate tu. Zaman dulu kita dapat. Rebate tu bagus macam duit simpanan. Dapat balik. Itu terbaik. Saya prefer macam tu lah.
Saya boleh cakap itu je. Lepas tu masyarakat kita pula, saya puji pada rancangan Profima hari tu yang pasal budaya tu. Yang itu pasal dia cerita pasal dia tegur pasal salah satu filem yang kami buat teaser je. Rupanya yang kami buat semua salah. Semua salah. Keris untuk apa? Keris bukan untuk membunuh. Lepas tu semua ada pasal kita tak tahu langsung. Kita tidak ada pendedahan tentang bangsa kita. Kita tak tahu. Itu yang apa yang Profima buat tu, kalau boleh buat lagi. Buat lagi pasal saya tak dapat datang itu. Anak saya pergi. Anak saya dan beberapa orang pesan dengan saya, bang turun bang filem apa ni. Perang. Bila berperang dekat tanah lapang. Saya dah agak dah. Ada ke orang Melayu perang kat situ? Perang kat Padang. Dulu okey saya saya cerita masa saya buat daerah yang hilang dekat Kelantan. Daerah hilang, 4 daerah Kelantan hilang. Sin peperangan. Saya cakap ke diorang dulu perang dalam hutan kan, kita shoot dekat hutan. Sekali ada beberapa suara berbunyi lah. Susah kamera nak gerak. Saya yang kerja kan. Kamera nak gerak macam ni. Lepas tu saya tengok, alamak, daun tajam-tajam pula apa semua kan. Saya fikir kan, tapi nak fight kat mana ni? Dia reki. Tanah lapang kat sungai tu ada tanah lapang. Jadi perjalanan diorang dalam hutan berperang di tanah lapang. Macam cari. Dia sebenarnya bukan macam tu. Kita dah tanya macam keturunan Mak Kilau semua tanya. Memang peperangan sorok kan. Macam Apocalypse tu. Apocalypse tu. Sempit kan. Macam tu macam mana nak kalahkan Mat Salleh tu kalau kita tak kita pakar hutan, kita pakar sungai. Kita semua banyak benda lah. Selepas yang masa Covid tu saya banyak belajar tentang bangsa kita lah. Bangsa kita hebat. Memang hebat. Okey, so kita di penghujung rancangan dah 1 jam lebih. So insya-Allah terima kasih banyak-banyak kepada Abang Indra Cik Muda, pengarah fotografi terbaik di Malaysia. So saya doakan abang terus diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan terus dapat berkarya, melakukan sesuatu yang terbaik dalam industri bang. So lepas ni boleh menang anugerah lagi. Katanya akan ada sebuah filem. Kita doakan selamat maju jaya. Okey. So itu saja untuk episod kali ini. InsyaAllah di lain episod kita akan bawa tetamu-tetamu yang lain lagi. Okey, jangan lupa follow TikTok podcast Masuk Angin Keluar Asap dan YouTube channel podcast Masuk Angin Keluar Asap. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.